Pusat Ekonomi Digital dicadang jadi lokasi PDPR murid terjejas banjir di Johor. Pekebun kecil Rizdah digalak hasilkan pengeluaran lateks. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Edisi Isnin 13 Mac 2023, Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Johor mengisi paparan pada petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Pusat Ekonomi Digital PEDI dicadang menjadi lokasi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR bagi murid terjejas banjir di Johor. Perbincangan berhubung perkara berkenaan akan dibuat bersama Kementerian Pendidikan dan Jabatan Pendidikan Johor. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga akan bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Johor bagi mengenal pasti sekolah-sekolah yang terjejas rangkaian telekomunikasi. Langkah ini bagi memastikan masalah tersebut selesai apabila sesi persekolahan bermula minggu depan. Setakat ini, 80 daripada 160 menara telekomunikasi yang terkesan akibat banjir di Johor sudah dihidupkan semula. Lebih daripada separuh telah berjaya kita hidupkan semula. Cabaran mungkin bagi kawasan seperti daerah Batu Pahat yang mana pada waktu ini masih terkesan akibat banjir. Beliau ditemui pemberita selepas menyampaikan bantuan pasca banjir di Kampung Sungai Tiram, Johor Bahru. Sementara itu, 40 lokasi menara telekomunikasi termasuk stesen dan pencawang di seluruh negara sudah melalui proses site hardening setakat ini supaya rangkaian masih boleh diakses walaupun terjejas banjir. Baik saudara, dalam pada itu, format mesyuarat pasukan petugas khas bagi mengatasi isu-isu berkaitan telekomunikasi yang mula dilaksana di Johor hari ini akan diperluas ke negeri-negeri lain. Fahmi Fadzil berkata mesyuarat berkenaan akan dibuat secara berkala antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri bagi membantu rakyat. Ekonomi digital dan kesaling hubungan yang boleh kita wujudkan dengan capaian internet dan telefon yang baik, itu akan lebih pantas membolehkan kita bangkit semula dengan lebih pantas. Jadi saya lihat aspek telekomunikasi ini sangat-sangat penting. Itulah antara sebab kenapa kami bersetuju untuk buat mesyuarat pada kadar segera. Dalam perkembangan lain, Fahmi berkata tiada sebarang akaun media sosial yang mengkritik kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diarah tutup atau diharamkan sejak beliau menjawat jawatan berkenaan. Justru dakwaan mengatakan kerajaan perpaduan bersifat kuku besi, hanya fitnah dibuat musuh politik. Menurutnya, semua rakyat tanpa mengira latar belakang politik punyai kebebasan bersuara, namun bukan membuat fitnah atau ugutan. Kita mesti sentiasa berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kita ada hak untuk bersuara, hak untuk berekspresi, hak untuk menggunakan teknologi-teknologi dan perkhidmatan-perkhidmatan online yang disediakan ini. Tapi kita ada undang-undang, jadi aspek celik digital ataupun literasi digital itu sangat penting. Sokongan emosi dan motivasi diperlukan bagi meningkatkan moral penduduk terjejas banjir yang masih berlindung di Pusat Pembinaan Sementara PPS. Ia berikutan situasi semasa banjir yang tidak banyak berubah, malah dijangka mengambil masa selewat-lewatnya sebulan untuk pulih. Kita bersama Taufik Salimin untuk laporannya. Silakan Taufik.
Okey, baik, terima kasih. Memasuki hari ke-13 banjir di Johor, daerah Batu Pahat kekal merekodkan penduduk terjejas paling ramai dengan lebih 30,000 orang setakat ini. Dan untuk bercerita lebih lanjut tentang perkembangan semasa situasi banjir di Batu Pahat bersama dengan saya, Pegawai Daerah Batu Pahat, Tuan Nasri Mat Ali. Okey, Tuan, boleh ceritakan sikit bagaimana situasi banjir di Batu Pahat ketika ini? Sehingga pada pagi ini, PPS yang dibuka dan aktif ialah 112 dan telah ditutup 20, di mana daripada 20 PPS ditutup itu 4 telah ditutup mangsa telah balik ke rumah lah. Sungguh pun demikian, dengan cuaca yang cerah ini masih tidak menunjukkan penurunan yang sangat ketara. Okey, Tuan, mungkin bercerita sikit. Baru-baru ini kerajaan negeri telah menghantar PAM kan untuk mengurangkan risiko banjir kat sini. Jadi mungkin Tuan boleh share bagaimana operasi PAM air itu setakat ini? Semalam saya telah diberi taklimat oleh Jabatan Pengeran Saliran yang mana pada hari ini, pagi ini, saya dimaklumkan sebanyak 27 perumahan PAM air telah aktif di lapangan dan telah ditentukan di lokasi-lokasi tertentu. Daripada 27 itu, 20 itu dari bantuan daripada luar, daripada kerajaan negeri, dan mana kita jangkakan sehingga 40 rumah PAM akan beroperasi di daerah Batu Pahat ini. Ini akan memberi impak kepada usaha-usaha kita di daerah Batu Pahat untuk mengurangkan aliran air di daerah Batu Pahat ini. Dan saya berharap dengan jangkaan kita dalam tempoh 2 hingga sebulan ini, ada beberapa kawasan-kawasan yang kita telah kenal pasti dan di mana PPS juga telah hadir di situ. Kita dapat kurangkan PPS yang ada dan mereka boleh pulang sebelum seawal ataupun hujung bulan Mac inilah. Okey, Tuan. Dijangkakan sebulan lagi keadaan banjir di Batu Pahat akan pulih. Jadi mungkin bagaimana Tuan melihat pengurusan PPS dekat sini, terutamanya pengurusan emosi kepada penduduk terjejas banjir menjelang Ramadan ni? Ya, memandangkan saya telah melihat, mengkaji bahawa mengikut sejarah, banjir kita di daerah Batu Pahat akan memakan masa hingga sebulan. Jadi maknanya mereka akan duduk di setiap PPS itu dalam keadaan yang ramai, yang padat dan tentulah memberi kesan emosi kepada mereka. Justru itu, di peringkat daerah, saya telah merancang supaya pengurusan PPS ini menjadi satu perhatian yang utama. Selain daripada hal-hal lain lah. Oleh kerana pengurusan PPS ini, di situlah tempat penduduk yang berada di situ dan mereka dan kami dan mereka perlu diuruskan dengan sebaik-baiknya. Dari aspek fizikalnya itu, kekemasan, kebersihan itu, maknanya kami boleh bantu mereka dengan SOP dan cara pendekatan yang telah ditentukan. Tapi dari segi pengurusan individu itu, pengurusan emosi dia, krisis-krisis yang bersifat peribadi, itu perlu kita bantu jugalah. Okey, Tuan, terima kasih untuk perkembangan itu. Dan ya, betul kata Tuan Pegawai Daerah ini, kita dan Tuan, saya percaya Tuan juga mengalu-alukan kerjasama orang ramai NGO untuk bersama-sama membantu penduduk terjejas banjir di sini, untuk sama-sama kita memberi kegembiraan, membantu mereka mengawal emosi supaya mereka kekal tenang berada di PPS yang masih lagi dibuka di Batu Pahat ini. Jadi ini saja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Taufik langsung untuk perkembangan banjir. Baik saudara, sekarang ini kita ikuti laporan cuaca semasa di seluruh negara. Untuk itu langsung ke Met Malaysia bersama pegawainya Dr. Anis Nabila Muhammad. Silakan Anis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama dan kedua seperti yang telah ditandakan dengan warna kuning dan jingga. Amaran ini berkuat kuasa sehingga 14 Mac nanti, melibatkan kawasan perairan Condor dan Reef North. Perlu diingatkan, sepanjang amaran ini berkuat kuasa, keadaan ini amat berbahaya bagi aktiviti perkapalan dan perairan, terutamanya yang melibatkan bot kecil, sukan dan rekreasi air. Baiklah, kita teruskan dengan tinjauan cuaca semasa bagi Semenanjung Malaysia.
Pada ketika ini, cuaca cerah dilaporkan bagi hampir keseluruhan negeri di semenanjung Malaysia. Dan kadar ini dijangka akan berkekalan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan kini sedang berlaku di 1-2 tempat, hanya melibatkan bahagian barat di negeri Sarawak. Dan kadar ini dijangka akan berlarutan sehingga ke malam nanti. Manakala bagi ramalan cuaca awal pagi nanti, bagi semenanjung Malaysia, hujan dan ribut petir diramalkan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan kawasan pesisir pantai di negeri Perak, Selangor, Terengganu dan juga Pahang. Manakala bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, hujan dan ribut petir diramalkan boleh berlaku di 1-2 tempat melibatkan bahagian pedalaman dan utara di negeri Sarawak, juga melibatkan bahagian pedalaman dan pantai barat di negeri Sabah. Baiklah, itu sahaja laporan cuaca kita untuk petang ini. Jangan lupa untuk ikuti kami di laman sesawang Facebook, Instagram, Twitter dan YouTube untuk mendapatkan info yang sahih dan terkini daripada kami. Saya Anis Nabila Muhammad. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebagai alternatif meningkatkan pendapatan, pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil Perusahaan Getah Rizda Negeri Sembilan menggalakkan pekebun kecil di bawah naungan Rizda untuk menghasilkan pengeluaran lateks. Menurut Timbalan Pengarahnya Kamarul Azizi Mat Zain, pihaknya sentiasa berusaha untuk meyakinkan pekebun-pekebun kecil memandangkan lateks kurang mendapat sambutan berbanding getah beku atau sekerap. Kita telah turun ke lapangan untuk supaya pekebun kecil ni melaksanakan dari segi membuat dari segi pengeluaran related supaya pekebun kecil mendapat pendapatan yang lebih daripada sekerap lah. Sebab letek ni ada setengah orang tu dia fikir agak sukar. Sebenarnya letek ni memudahkan kerja kita. Tapi pandangan atau persepsi pekebun kecil ni kita kena ubah. Beliau berkata demikian ketika ditemui RTM di Pejabat Rizda Seremban. Dalam pada itu, usaha tersebut juga bagi menyumbang kepada capaian sasaran penghasilan lateks dalam negara berikutan kira-kira 80% kegunaan domestik bahan berkenaan adalah hasil import. Baik saudara, lintas langsung dari selatan tanah air petang ini, Johor memperkenalkan kad data kepada Ketua Isi Rumah Penduduk Terjejas Banjir selain Iskandar Malaysia Studio rancak kalender penggambaran tahun ini. Perinciannya bersama rakan penyampai Anas Makno. Silakan Anas. Terima kasih Dia. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Batu Pahat memperkenal kad data Ketua Isi Rumah kepada Ketua Keluarga Penduduk Terjejas Banjir yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS daerah itu. Ia bagi membantu kelancaran proses pendaftaran penduduk yang dipindahkan tanpa perlu mendaftar sebanyak 2 kali seperti sebelum ini. Menerusi kad tersebut, kaki tangan pengurusan hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan untuk mengetahui pergerakan dan bantuan yang telah diterima. Sekiranya berjaya nanti dan mereka memahami kehendak daerah seperti itu, mereka tak perlulah pergi ke pejabat daerah, pergi ke Dewan Raya sebagainya. Cukuplah nanti kita hubungi bagi nombor akaun, asalkan kita terus masukkan bantuan kerajaan tadi. Itu lagi efisien begitu dan juga lebih telus
So saya percaya kalaulah ini berjaya, akan jadi satu kemudahan juga pada dua pihak lah, pihak penduduk terkesan dan juga pihak pengurusan bencana daerah ini. Penghasilan kad itu mendapat pengesahan daripada kerajaan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat dan dibuat dengan kerjasama Universiti Tun Hussein On Malaysia UTHM. Kad data tersebut akan diagihkan kepada semua penduduk terjejas sebelum semua PPS ditutup bagi memudahkan urusan agihan bantuan selepas ini. Beberapa produksi filem antarabangsa dari Asia dan Eropah akan memulakan siri penggambaran di Iskandar Malaysia Studio IMS Iskandar Puteri pada Mei dan Jun ini. Ia bakal merancangkan lagi sektor industri kreatif di negara ini dengan ditambah insentif penerbitan filem di Malaysia FIMI yang turut menarik minat produksi antarabangsa. Ketua Sektor Pembangunan Perniagaan IMS Catherine Lee berkata pihaknya menyasarkan pulangan lebih RM500 juta bagi penggambaran itu sekaligus menyumbang kepada peningkatan ekonomi sektor perfilman di negara ini. This year kita dapat nampak at least 4 hingga 6 projek antarabangsa akan datang Malaysia dan akan guna fasiliti-fasiliti Iskandar Malaysia Studio ni. Actually ada mixture. So ada yang filem, ada yang series juga. Yes, semua ni pun lebih kurang paling minimum satu pun akan spend about 50 juta ringgit. Dekat Malaysia yang paling besar boleh sampai 300 juta lah. Program Refugia Udang Karang dilaksana Jabatan Perikanan Johor 4 tahun lalu mendapat sambutan positif daripada nelayan di pesisir pantai timur Johor. Inisiatif dilaksana dengan kerjasama Badan Perikanan Antarabangsa itu dijangka akan meningkatkan lagi hasil pendapatan nelayan yang terlibat tangkapan udang karang. Melalui program tersebut, nelayan hanya dibenarkan menangkap udang karang lebih daripada 6 cm. Manakala udang karang yang bertelur tidak dibenar ditangkap bagi menjamin bekalan sumber dalam jangka masa panjang. Okey, impak daripada program yang kita jalankan ini adalah kita nak menambah sumber perikanan kita yang semakin terjejas. Dari situ juga kita akan menjaminlah kelestarian sumber. Bila benih-benih ni dilepaskan semula, so dia akan membesar. Jadi dalam masa yang sama nelayan akan terus mendapat hasil lah daripada program yang kita buat ni. Kita teruskan projek ni, so kita boleh jaga benih-benih yang ada lah. So kalau kita ambil semua keseluruhan, jadi udang ni akan pupus. So kita ikut pada ukuran pada nelayan syurkan lah, Persatuan Nelayan ni. So kita pun sekarang dah mula untuk ikut apa prosedur perikanan syurkan pada kita lah. Saya nelayan ni dah lebih kurang 25 tahun lah. Saya nelayan tangkap udang kara lah. Saya pun ucap ribuan terima kasih lah pada Jabatan Perikanan ni beri kesedaran pada nelayan lah. Maknanya udang kara yang kecil-kecil tu kita akan lepas. Kita ambil yang besar-besar lah. Memandangkan masa sekarang ni kalau kita tak buat cara ni, mungkin udang kara ni akan pupus. Refugia perikanan diguna sebagai pelengkap kepada kaedah pemeliharaan sedia ada khususnya kawasan pelindungan marin. Usaha ini juga bagi memastikan pemeliharaan sumber dan biodiversiti perikanan tercapai dan menjamin peningkatan bekalan dan sekuriti makanan. Sekian paparan dari Johor petang ini, kembali kepada dia di Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Anas langsung dari Johor. Baik saudara, yang di-Pertua Negeri Melaka Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam mahu kestabilan politik di Melaka dapat dikekalkan demi kesejahteraan rakyat. Jelasnya kestabilan politik penting dalam menarik kedatangan pelabur ke Melaka demi pembangunan negeri ini. Beliau turut mengingatkan seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri untuk menumpukan usaha melunaskan janji dalam pilihan raya umum PRU yang lalu. Justru saya juga amat berharap agar wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan tanggungjawab dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. Merangka dasar-dasar pembangunan negeri yang mampu menarik lebih banyak pelaburan demi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan
rakyat negeri Melaka. Dalam pada itu, beliau menyeru masyarakat untuk bersama mendukung konsep Malaysia Madani dalam kerangka pembangunan ekonomi negeri dan demi sahsiah Melaka. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada perasmian pembukaan persidangan pertama penggal kedua Dewan Undangan Negeri Melaka ke-15 di Seri Negeri Air Keruh. Dalam masa sama, Tun Dr. Muhammad Ali menyarankan kerajaan negeri ini mengaktifkan semula Majlis Teknologi Hijau dan Perubahan Iklim Melaka. Jelas beliau dengan penubuhannya, beberapa inisiatif hijau berimpak tinggi dapat diteruskan. Ia termasuk inisiatif kecukupan tenaga, mempertingkat tenaga boleh diperbaharui dan penggunaan produk biodegradasi. Kerajaan negeri juga boleh memulakan inisiatif untuk menggunakan kenderaan elektrik sebagai kenderaan rasmi dan memperbanyakkan lokasi stesen pengecas elektrik di sekitar Melaka. Selain itu, Perbadanan Teknologi Hijau Melaka boleh mengambil peluang di dalam Bursa Carbon Exchange BCX yang merupakan pertukaran pasaran karbon sukarela, Voluntary Carbon Market Malaysia. Katanya langkah ini penting berikutan kadar pelepasan gas rumah kaca bagi Melaka pada 2017 ialah sebanyak 6.3 juta tan karbon dioksida dan dijangka terus meningkat atas pelbagai faktor pembangunan ekonomi. Persembahan Tatu Tentera Darat TDM memukau ribuan penonton di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda semalam. Bersempena Hari Tentera Darat ke-90, kira-kira 2,000 anggota TDM mengambil bahagian termasuk acara kemuncak iaitu aksi lagak ngeri oleh Army Red Warrior menerusi akrobatik motosikal Tentera Darat. Lebih menarik, aksi itu mencipta rekod dalam Malaysian Book of Records MBOR iaitu paling ramai orang menunggang sebuah motosikal dan lompatan motosikal terpanjang wanita yang dipersembahkan oleh Sarjan Saidatul Husna Kamarudin. Saidatul Husna mempamer pertunjukan mendebarkan dengan menunggang motosikal sambil membuat lompatan melepasi 6 buah kereta. Turut mencuri tumpuan demonstrasi 21 grup gerak khas selain persembahan pancaragam, kawat senyap, persembahan pasukan elit komando dan aset tentera darat. Turut hadir menyaksikan acara yang berlangsung hampir 2 jam setengah itu ialah Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Zamrus Muhammad Zain, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang dan Panglima Tentera Udara Tan Sri Muhammad Azhar Khan Goriman Khan. Baik saudara, kita ke Sarawak pula. Antara fokus dari Bumi Kenyalang, persediaan bagi menghadapi sebarang bencana di negeri itu sentiasa diutamakan. Perinciannya bersama rakan penyampai Vanessa Mering. Silakan V. Ya, dia Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian dan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah yang meliputi pelbagai agensi sentiasa siap siaga menghadapi banjir di Sarawak. Timbalan Premier yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN, Datuk Ahmad Douglas Ugambas berkata arahan telah dikeluarkan kepada jawatan kuasa berkenaan agar bersedia dan boleh digerakkan pada bila-bila masa. Jelasnya, arahan sentiasa bersiap sedia berkenaan bukan hanya bagi jawatan kuasa pengurusan bencana di Kuching dan Simunjan yang kini dilanda banjir, malah meliputi seluruh Sarawak berikutan ramalan pusingan angin yang tidak menentu. Arahan juga katanya bukan sahaja untuk banjir tetapi bencana alam lain seperti tanah runtuh dan jalan terputus. Jelasnya, Jabatan Kerja Raya terutama di utara Sarawak telah diarah berada dalam fully standby mode untuk memastikan jalan terputus dapat dibaiki segera. Menyentuh tentang usaha membersihkan Sungai Cetek yang dikenal pasti antara penyebab banjir di negeri ini, Datuk Ahmad Douglas berkata aktiviti pembersihan dijangka selesai pada Ogos depan bergantung kepada peruntukan. Menurut beliau, peruntukan telah dikemukakan oleh JPBN kepada kerajaan negeri dan persekutuan untuk kerja-kerja pembersihan Sungai Cetek.
Datuk Amar Douglas menyatakan demikian semasa lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS di Kampung Sungai Berdaun yang menempatkan 60 penduduk terjejas dari 11 keluarga malam tadi. Sementara itu, setakat pukul 3 petang tadi, Sekretariat JPBN menerusi infografik memaklumkan bahawa 2 PPS di Kuching iaitu PPS Dewan Sinaran Lumut dan PPS Dewan Kampung Sungai Berdaun telah ditutup. Koperasi Baklalan menerima sijil petunjuk geografi atau Geographical Indication GI bagi produk beras adan dan garam Bukit Baklalan oleh Perbadanan Harta Intelek Malaysia serta sijil MyCAP oleh Jabatan Pertanian Negeri Sarawak pada sambutan Pesta Beras Adan Baklalan yang diadakan di Buduk Nur Lawas baru-baru ini. Pemberian status GI tersebut adalah bertujuan mengeluarkan beras dan garam organik premium serta berkualiti tinggi. Pesta Beras Adan Baklalan yang diadakan selama 2 hari bermula Jumaat lepas telah dirasmikan oleh Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom. Pada majlis tersebut, beliau turut menyaksikan penyampaian geran bantuan pembangunan Suruhanjaya Koperasi Malaysia kepada Koperasi Long Semaduh Lawas Berhad berjumlah RM90,000. Penganjuran pesta tersebut adalah bagi mempromosikan Baklalan sebagai hub pengeluaran beras adan yang terbaik, berkualiti dan 100% organik selain sebagai meraikan berakhirnya musim menuai di Baklalan pada Februari lalu. Antara pengisian pesta ini adalah pameran daripada agensi, jualan-jualan oleh koperasi-koperasi dan komuniti tempatan serta taklimat daripada agensi-agensi berkaitan. 4 sekeluarga yang tinggal di pondok berdekatan hutan di Sibu Jaya telah dipindahkan ke pusat transit gelandangan TTG Sibu. Ibu dan 3 anak itu kini akan terus dibantu daripada pelbagai aspek sehingga mereka mampu berdikari. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, keluarga itu sebelum ini mempunyai rumah di Sibu Jaya. Namun malangnya rumah itu telah dijual oleh si bapa. Pemilik baharu rumah itu akhirnya terpaksa meminta ibu dan 3 anak itu keluar meninggalkan rumah tersebut dan kejadian itulah yang menjadi titik tolak bermulanya 4 sekeluarga itu membina pondok di dalam hutan di Sibu Jaya. 2 anak lelaki berusia 23 dan 21 tahun kini telah bekerja, manakala anak perempuan yang merupakan anak bongsu kini berusia 12 tahun. Daripada segi pendidikan, 2 anak lelaki berkenaan hanya bersekolah sehingga darjah 6, manakala anak bongsu keluarga itu tidak pernah mendapat pendidikan sekolah. Pemeriksaan lanjut mendapati kesemua mereka mempunyai sijil lahir namun tidak mempunyai kad pengenalan. Jadi ini akan diuruskan oleh TTG. Ada sijil lahir tapi tak ada IC. Yang 21, 23 tu maknanya sepatutnya pada umur 12 dahulu sudah ada IC tapi kita tak tahu apa sebabnya. Tapi sekarang kita tahu mereka tak ada IC, jadi pihak TTG akan uruskan bersama dengan JPN Jabatan Pendaftaran Negara. Datuk Seri Fatimah memberitahu demikian selepas menghadiri majlis penutupan Bengkel Literasi Orang Dewasa di Sibu. Mengulas lanjut berkaitan kes keluarga terbabit, beliau menegaskan pihaknya akan membantu anak bongsu keluarga itu untuk mendapatkan pendidikan asas. Beliau telah meminta pihak TTG menghantar kanak-kanak itu ke Pusat Destiny for Children di Sibu untuk belajar asas membaca, menulis dan mengira sebagai persediaan awal sebelum kanak-kanak itu dimasukkan ke sekolah kelab. Sebelum ini, Ahli Parlimen Lanang Elis Lau memuat naik gambar keluarga ini di laman Facebooknya sebelum akhirnya keluarga ini ditempatkan di TTG Sibu. Pesta Kaul Igan 2023 yang julung kali diadakan berpotensi menjadi antara aktiviti pelancongan sekaligus mengembangkan aktiviti ekonomi di kawasan berkenaan. Kerana itu, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya berharap peruntukan bagi melaksana pembangunan di Igan dapat diluluskan melalui Agensi Pembangunan Delta Rajang Rada. Saya telah minta daripada RADA, Rajang Delta Development Agency, untuk meluluskan kawasan depan Tuk Kelak jadi kawasan peranginan di Igan bernilai lebih kurang 25 juta
Beliau berucap pada Majlis Penangguhan Pesta Kaul Igan 2023 menjelaskan apabila Jambatan Igan dan projek Jalan Kebuau Sibu siap kelak, ia akan membuka lebih luas peluang dalam sektor pelancongan dan ekonomi selain memendekkan tempoh perjalanan ke kawasan Igan. Bertemakan Igan Kenah atau Igan Boleh, Pesta Kaul Igan 2023 meriah dengan pelbagai aktiviti antaranya pertandingan tarik tali dan bola sepak pantai, pertandingan pakaian beragam, pertandingan mewarna bagi kanak-kanak dan aktiviti sukan pantai. Tabung Baitul Mal Sarawak TBS hari ini menerima kutipan zakat perniagaan berjumlah RM875,000 daripada Bank Islam Malaysia Berhad bagi tahun kewangan terakhir 31 Disember 2022. Menurut Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli, Abang Muhammad Naili berkata, jumlah ini menunjukkan kenaikan sebanyak RM500,000 berbanding tahun 2021. Ini adalah satu manifestasi bahawa keyakinan pihak korporat terhadap apa yang telah kita lakukan, khususnya dalam setiap yang kita kutip akan kita agih semula kepada mereka yang berhak seperti termaktub di dalam Al-Quran dan surah At-Taubah untuk 8 golongan yang telah ditetapkan. Jadi kita amat bersyukur sekali kerana pihak Bank Islam telah melaksanakan tanggungjawab ini, antara yang pertamalah kalau menggunakan atas dasar tahun 2022. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan zakat perniagaan daripada Bank Islam Malaysia Berhad di Dewan Sadina Umar Al-Khattab, Ibu Pejabat Tabung Baitul Mal Sarawak, Batu Kawah. Penyerahan zakat berkenaan disampaikan oleh Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Bank Islam, Tuan Muazzam Mohamed, kepada Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Shibli. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama dia di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih V langsung dari Sarawak. Fokus negeri di bawah Bayu, pelancaran program oksigen untuk rakyat bagi membantu rawatan pesakit memerlukan di negeri berkenaan. Butirannya bersama rakan penyampai Anisia Dollars di Kota Kinabalu. Silakan Anisia. Ya, dia. Sabah melancarkan program oksigen untuk rakyat #SharingIsCaring bagi memenuhi keperluan rawatan perubatan rakyat kurang berkemampuan di negeri ini. Program dilaksana kerajaan negeri melalui Yayasan Kebajikan Sabah YKS dan Sabah Energy Corporation SEC. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, menerusi program ini, peralatan mesin dan tangki oksigen akan ditempatkan di hospital kerajaan dan diberikan secara pinjaman serta dikawal selia oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS. Ia antara inisiatif membantu menangani kekurangan bekalan dihadapi hospital kerajaan. Sehubungan itu, Ketua Menteri mahu Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM membantu mewar-warkan perkhidmatan ini agar dapat memanfaat golongan sasar. Datuk Haji Ji yang juga pengerusi YKS ditemui media selepas pelancaran program oksigen untuk rakyat di Menara Kinabalu. Sepanjang 2022 hingga Januari lepas, JKNS mencatat 74 kes pesakit di Sabah yang memerlukan bantuan mesin oksigen, manakala 11 pesakit lagi memerlukan bantuan tangki oksigen. Pesakit yang memerlukan oksigen ini adalah pesakit yang mempunyai masalah paru-paru ataupun masalah jantung. Jadi kedua-dua pesakit ni selalu akan mengalami sesak nafas dan kekurangan oksigen. Ada yang kawasan ini perlu, ada yang lebih diperlukan. Jadi benda ni masih lagi kita dalam perbincangan lah. Jadi yang penting sumber kewangan untuk membeli barang-barang tu memang kita sudah sediakan. Tapi cuma berapa amount kita kena optimize dia. Yang penting semua orang dapat. 5 daerah iaitu Kota Kinabalu, Sandakan, Tawau, Keningau dan Beaufort dikenal pasti memerlukan bantuan mesin dan tangki oksigen di negeri ini. Sebanyak 206 juta ringgit diperuntukkan bagi projek naik taraf Jalan Utara Baru Tawau sepanjang 5.4 km yang bermula dari bulatan lapangan terbang lama hingga simpang Jalan Kuhara. Projek dijangka siap sepenuhnya Februari 2026.
Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Syahilmi Yahya berkata, kerja naik taraf itu bagi menggantikan jalan sehala kepada 2 lorong 2 hala bagi menampung pertambahan jumlah aliran trafik khususnya pada waktu puncak. Mana-mana juga struktur ataupun kebun sayur yang terlibat dalam jajaran ini memang terlibatlah dan kita akan buat analisa ataupun assessment sama ada ianya di dalam reserve jalan atau tanah kerajaan negeri atau tanah persendirian. Mana-mana yang patut mendapat pampasan sewajarnya. Beliau memberitahu media selepas Majlis Pecah Tanah projek naik taraf Jalan Utara Baru di Tawau. Sementara itu, Datuk Syahilmi turut memaklumkan Kabinet Negeri telah meluluskan pengambilan kaki tangan baharu Jabatan Air Sabah. Ia akan dilaksana pada bulan Jun ini bagi mengatasi masalah kekurangan tenaga kerja sekaligus mempertingkat kualiti perkhidmatan jabatan berkenaan. Terdahulu, Datuk Syahilmi melawat jambatan Kampung Apas Parit bersama Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Apas, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Penganjuran Festival Kesenian dan Kebudayaan Islam Bandaraya KKI Fest yang julung kali diadakan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dilihat berjaya mencapai matlamatnya. Ia telah menarik kehadiran ribuan pengunjung, malah berjaya meningkatkan nilai silaturahim dalam kalangan warga bandaraya sekaligus menyemarakkan ambang Ramadan tahun ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berharap KKI Fest dapat dimuatkan sebagai aktiviti rasmi dalam kalender tahunan DBKK. Saya bagi pihak kerajaan negeri merakamkan syabas dan tahniah kepada mayor dan rakan-rakan pimpinan dalam DBKK serta agensi-agensi yang turut memberikan dukungan dan sokongan untuk memeriahkan program ini yang diadakan beberapa hari. Saya harap sekali lagi agar program ini menjadi program tahunan bagi DBKK dan agensi-agensi yang berkolaborasi dengannya. Beliau ditemui media pada majlis penutupan KKI Fest di Padang Merdeka, Kota Kinabalu. Program diadakan bermula Jumaat hingga Ahad lalu diisi dengan pelbagai acara, antaranya ceramah agama, forum, sukan memanah, penjualan pakaian, pasar terbuka dan pertandingan sirah Rasulullah serta pertandingan had. Ia turut diserikan dengan kehadiran beberapa selebriti dakwah, antaranya Oki Setiana Dewi, Dasat Latif, Habib Nail bin Tahir dan Piyu Azihal Bangsawan. Sementara itu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Nurliza Awang Alip ketika ditemui pemberita memberitahu pihaknya bercadang meneroka lebih luas cabang kesenian Islam untuk diketengahkan pada penganjuran KKI Fest akan datang. Mungkin daripada segi muziknya dan sebagainya dan juga memperkenalkan lebih banyak budaya-budaya Islam yang seharusnya kita terapkan dalam kehidupan seharian dan begitu juga dengan seni bina Islam seperti yang kita lihat pada kali ini kami mengadakan pertandingan mimbar dan kalau kita tengok kita juga melihat mendapat penyertaan daripada golongan bukan Islam. Majlis penutupan malam tadi turut menyaksikan Perbadanan Baitul Mal Sabah dan Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM menyampaikan infak kepada beberapa mahat tahfiz sekitar Kota Kinabalu. Turut diadakan penyampaian hadiah pemenang pertandingan penulisan khat, pertandingan mimbar surau-surau, pertandingan melakar masjid masa hadapan dan pertandingan lagu dakwah. Seramai 36 peserta menyertai aktiviti lasak Kota Blud 4x4 International Challenge 2023 bertempat di Ulu Kukut, Kota Blud. Ya, anjuran Kelab Sukan Bermotor 4-Wheel Drive Extreme Kota Blud dan Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS bagi menguji ketangkasan dan kemahiran peserta mengemudi pacuan 4 roda melalui laluan mencabar. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Datuk Fairuz Rendan berkata pihaknya menyokong penganjuran program ini kerana mampu melahirkan generasi belia sihat minda, bersatu hati serta bersemangat kesukanan tinggi. InsyaAllah kita akan pertimbangkan, kita tengok, kita akan berbincang dengan kementerian di mana skop kita. Kalau tidak melanggar etika, insyaAllah Pobai Poni pun kita akan masukkan dalam program tahunan yang melibatkan juga KBS. InsyaAllah dari kami sentiasa menyokong apapun minat belia-belia yang ada di negeri Sabah ini.
Sementara itu, peserta yang ditemui berharap lebih banyak aktiviti seperti ini dianjurkan khusus untuk belia. Untuk masa akan datang, sekiranya kami dijemput lagi, kami sangat berbesar hati untuk datang memeriahkan event yang sebeginilah, 4x4. Dan kalau boleh, kalau ada lebih ramai lagi perempuan yang ingin join, dialu-alukan untuk challenge ourselves. Sukan ini lasak, tapi bukan saja untuk lelaki, boleh juga untuk perempuan. Harapan kami adalah untuk lebih banyak pertandingan di tempat-tempat atau di daerah lain supaya kami boleh menghadiri aktiviti lasak seperti inilah. Ramai anak muda turut menyertai pertandingan super novice dan hardcore, dan kami rasa sangat gembira lah bila ada aktiviti macam ni untuk kami anak muda di Sabah. Kota Belud 4x4 International Challenge dibahagikan kepada 2 kategori iaitu Hardcore yang dimenangi Roland Liu Elias Power Genie yang membawa pulang hadiah wang tunai RM5,000, piala dan kelengkapan kenderaan. Manakala juara kategori Super Novice milik Ismail Salimin Elias Rudy yang menerima wang tunai RM2,500, piala dan kelengkapan kenderaan. Baik, sekian perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Dia. Silakan, Dia. Baik, Nisha, terima kasih langsung dari Kota Kinabalu. Perkembangan seterusnya, selepas lebih puluhan tahun masalah muara cetek di muara Sungai Merang berbangkit dan tiada jalan penyelesaian muktamad, para nelayan, pengusaha resort dan bot pelancongan di situ mengambil inisiatif mengumpulkan hampir RM20,000 bagi mendalamkan muara sungai itu bagi tempoh jangka pendek. Ia merupakan satu usaha mereka sementara menunggu rayuan yang dibuat didengari di peringkat atasan. Sebab selalu makan ikan segar kan. Lepas tu makan ikan beku. Oh, macam sedih. Kalau kuala tu cantik, walaupun ombak ada gelombang sikit-sikit, dia orang boleh keluar. Ni kuala cetek tak berani nak keluar. Bermula November lalu hingga akhir Februari, aktiviti pelancongan ke pulau-pulau perairan di negeri ini dihentikan seketika kerana musim tengkujuh monsun timur laut. Bot kita sendiri pun pernah mengalami di mana bot terbalik melibatkan kerugian kata silap saya sekitar RM30,000 pada ketika itu. Dan yang pertamanya ia menjejaskan reputasi kita. Yang keduanya kerugian yang melibatkan keselamatan orang. Kita takut orang ni serik untuk mari ke Pulau Redang melalui muara Sungai Merang. Kita terpaksa menyewa excavator, membuat benteng penahang ombak dan laluan dulu dan membeli guni supaya laluan untuk ke muara sampai ke laut tu tidak perlulah untuk setiap customer ataupun nelayan tolak bot pada pagi dan tengah hari. Ketua Cabang PKR Setiu Wan Rahim Wan Hamzah memaklumkan akan membawa perkara itu ke Kongres Nasional Khas PKR pada 18 Mac ini sebelum diserahkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyumbang sambil menjaga alam sekitar itu antara inisiatif dilakukan Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang untuk membantu dan memberi peluang kepada orang lain turut serta meringankan beban ditanggung oleh mereka yang memerlukan. Rozihanis Abdul Rahman ada perinciannya. Cabaran berdepan COVID-19 pada 2020 memberi idea kepada Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang untuk menubuhkan skot charity shop. Ia dijadikan sebagai platform menjana dana dan menerima sumbangan yang kemudiannya akan diagih kepada mereka yang memerlukan.
Pengerusinya Muhammad Asmawi Sulaiman berkata, mereka menerima barangan terpakai daripada orang ramai termasuk pakaian, barangan keperluan rumah dan barangan persekolahan. Persatuan ini menyambut baik sumbangan diterima terutama pakaian. Bagi mereka, pakaian terpakai yang disumbang dapat membantu mengurangkan buangan tekstil di tapak pelupusan sampah sekaligus dapat menjaga alam sekitar. Yang mana hasil daripada jualan amal tersebut kita akan bantu mereka-mereka memerlukan di luar sana, seperti contoh masa banjir yang sekarang sedang dihadapi lah. Sebab apa, kadang-kadang di dalam situasi banjir seperti ini kita melihat kadang-kadang ada yang memerlukan pampers, lampin bayi, susu bayi, dan ia memerlukan kewangan untuk kita membeli lah. Dan daripada barangan terpakai ini kita jual, kita tukar yang menjadi wang dan kita akan bantu melalui apa keperluan semasa. Sambutan yang diterima sangat menggalakkan sehingga mencecah hasil RM20,000 sebulan. RM6 hingga RM8,000 daripada pulangan yang diterima akan disumbang kepada rumah kebajikan di seluruh Pahang setiap bulan. Bakinya dijadikan tabungan bagi program kebajikan termasuk diagihkan kepada penduduk terjejas banjir. Di banjir yang berlaku di Rompin dan di Segamat, pada awalnya kita dah hantar di Segamat dari segi sumbangan berunsurkan pakaian terpakai dan juga berunsurkan tilam dan sebagainya lah, kelengkapan kemudahan asas. Jadi untuk yang seterusnya kita akan hantar mungkin pasca banjir, yang mana kita akan bantu mereka dari segi pasca untuk kita terus membantu mereka-mereka yang terkesan masa-masa banjir di daerah Rompin dan di Segamat, insya-Allah. Bukan itu sahaja, Majlis Pengakap Kelana Negeri Pahang juga sedang mengumpul dana untuk memberi sumbangan dalam bentuk barangan. Mereka mahu barangan yang disumbangkan dapat diguna penerima untuk menjana pendapatan. Laporan Rozihani Saprahman, RTM. Baik saudara, ini pula perkembangan Liga Super. Kelantan United KUFC berazam menamatkan kemarau kemenangan pada aksi menentang Kedah Darul Aman KDAFC di Stadium Sultan Muhammad ke-4 malam ini. Penolong jurulatihnya Nazrul Irwan Makmur berkata kejayaan itu penting bagi memastikan mereka keluar dalam kelompok terbawah Liga. Jelas Nazrul Irwan, kedudukan KUFC dalam Liga masih boleh diperbaiki kerana jurang perbezaan dengan pasukan lain ketika ini tidak terlalu jauh. Justru dia berharap para pemain KUFC memberi fokus 100% di atas padang sekaligus bangkit daripada prestasi hambar musim ini. Tambahnya, walaupun Kedah memiliki barisan pemain yang berkualiti berbanding pasukannya, namun ia bukan alasan untuk anak buahnya gagal mempamer aksi terbaik dan melakukan kejutan ke atas lawan. Selepas 3 perlawanan Liga, skuad Kijang Hijau itu hanya mencatat 1 seri dan 2 kekalahan sekaligus menduduki tangga terbawah dengan 1 mata. Sementara itu, pertembungan di antara Sri Pahang FC dan Sabah FC berkesudahan seri 1 sama dalam aksi di Stadium Darul Makmur Kuantan malam tadi. Ia keputusan seri ketiga buat Sri Pahang daripada 4 perlawanan sekaligus menjadi antara 4 pasukan yang masih mengekalkan rekod tanpa kalah musim ini. Skuad The Rhinos lebih banyak memberikan tekanan kepada Sri Pahang apabila memperoleh beberapa peluang untuk membolosi gawang tuan rumah. Dominasi Sabah terbukti apabila terlebih dahulu membuka tirai jaringan selepas tandukan Daniel Sangting gagal disekat Izham Tarmizi Roslan. Tersentak dengan jaringan itu, skuad Tok Gajah kembali mencari rentak dan berjaya mencetak gol pada minit ke-25 hasil jaringan import Kepa Sharmat. Bagaimanapun, pada minit ke-67, stadium dikejutkan apabila pengendali Sabah Dato' Ong Kim Sui diarah keluar padang ekoran tidak berpuas hati dengan keputusan pengadil Nur Azril Baharudin. Keputusan seri 1 sama itu kekal sehingga whistle penamat dan kedua-dua pasukan terpaksa akur berkongsi 1 mata. Rural
Capital Berhad RCB menyalurkan peruntukan berjumlah lebih RM23,000 untuk kerja-kerja membaik pulih rumah golongan asnaf di Perlis yang dilakukan oleh pelatih Giat Mara. Selain itu, turut disalurkan peruntukan sebanyak RM5,000 kepada Rumah Sri Kenangan Kangar bagi membantu anak yatim dan golongan warga emas di rumah berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Keusahawanan Mara, Datuk Zulfikri Osman, program tanggungjawab sosial korporat yang melibatkan golongan asnaf seumpama ini akan dilaksanakan secara berterusan. Ia akan melalui beberapa siri program yang telah dirancang menerusi usaha sama melibatkan MAIPS, termasuk membantu anak-anak asnaf menyambung pengajian ke mana-mana institusi pendidikan Mara. Program Khidmat Masyarakat Mara turut dilaksana anak syarikatnya yang menawarkan pelbagai bentuk perkhidmatan dengan memberi fokus kepada aspek keusahawanan. Beliau memaklumkannya pada program Jalinan Kasih Mara dan RCB 2023 yang disempurnakan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Hajah Lailatul Syahrin Akasha Khalil di perkarangan Masjid Saidina Usman Al-Affan, Kampung Surau, Kangar. Turut berlangsung program kayuhan berbasikal MAIPS Peduli bersama Mara dan RCB. Sebanyak 3 buah rumah keluarga asnaf disantuni dengan penyampaian sumbangan wang zakat tunai bernilai RM700 bagi setiap asnaf beserta kit MAIPS Peduli berisi makanan asas dan pengagihan beras fidyah. Seorang wanita nyaris maut apabila kereta yang dipandunya hilang kawalan sebelum terbabas dan memasuki ruang hadapan sebuah rumah di Kampung Carut Tenang, Sik, Kedah. Kejadian berlaku ketika Nurul Ajman Yub, 28 tahun dalam perjalanan pulang dari Bandar Baru Brisjaya ke rumahnya di Kampung Landai, Mukim So. Pengarah pasukan Brigade Bomber Sukarela Yayasan Jariah Malaysia, Mahazir Abdul Hamid berkata, berdasarkan keterangan saksi, kereta berkenaan dipercayai cuba mengelak sesuatu. Ia kemudian terbabas dan bergesel dengan tiang elektrik dan merempuh tiang hadapan rumah seorang penduduk. Akibat rempuhan tersebut, kenderaan jenis Pro 2 Alza tersebut remuk di bahagian hadapan. Mangsa yang trauma dengan kejadian itu diberikan rawatan kecemasan di Hospital Sik sebelum dibenarkan pulang ke rumah. Operasi mengalihkan kenderaan dilakukan dengan bantuan sebuah jentolak dan kerjasama penduduk setempat. Kejohanan balik Pulau Half Marathon yang akan diadakan pada 4 Jun depan menyasarkan 3,500 penyertaan tidak kira dari dalam maupun luar negara. Ini kali pertama satu kejohanan larian berskala besar bakal diadakan di kawasan tersebut. Ahli Parlimen Balik Pulau Muhammad Bakhtiar Wan Cik berkata, setakat ini seramai 2,700 peserta telah mengesahkan penyertaan. Menurutnya, selain peserta tempatan, acara itu turut mendapat sambutan daripada pelari profesional dan amatur antarabangsa, antaranya dari Kenya, Jepun, Australia dan juga Amerika Syarikat. 43% of those who registered are from Klang Valley, then 25% are from Penang, and there are also international participation, mainly from Kenya, from Japan, from Australia, from China, from the US, from Vietnam, and mana lagi Thailand dan sebagainya, Indonesia dan sebagainya. Memandangkan acara tersebut dijalankan ketika musim durian, beliau berharap ia dapat menarik lebih ramai peserta. Sebanyak 3 kategori dipertandingkan dalam Balik Pulau Half Marathon ini, iaitu kategori 21 km, 10 km dan 5 km. Penyertaan masih dibuka sehingga 30 April depan. Perkembangan Liga Super 2023, kemenangan sulung yang dicari-cari Perak FC musim ini akhirnya tiba selepas mereka berjaya menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi di Stadium Perak Ipoh malam tadi. Beraksi di hadapan penyokong sendiri, Perak bagaimanapun dipaksa bekerja keras sebelum gol pembukaan hadir pada minit ke-41. Gol berpunca daripada rembatan penyerang import Korea Selatan Seo Seung yang gagal ditangkap kemas penjaga gol Kuching City Syaiful Wazizi Muhammad. Seung sekali lagi menjadi duri dalam daging buat pasukan pelawat apabila meledak gol kedua The Bosgores pada minit ke-57. Keputusan 2-0 kekal sehingga tamat permainan sekaligus membuatkan anak buah Datuk Lim Tiong Kim itu naik ke tangga ke-6 Liga dengan 4 mata.
Sementara itu, dalam satu lagi aksi menyaksikan Penang FC tewas di tangan Selangor FC 1-2 di Stadium Bandaraya Georgetown. Skuad kendalian Tan Cheng Ho membuka jaringan menerusi import Colombia Arundel Valley pada minit ke-27. Selepas rehat, kedua-dua pasukan buntu mencari jaringan sebelum skuad Harimau Kumbang bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-87 hasil tandukan Rafael Viter. Namun, kegembiraan tuan rumah tidak kekal lama. The Red Giants sekali lagi mendahului 2 minit kemudian menerusi import Jordan Nur Al-Rawabdi yang bijak mengambil peluang kekalutan di kotak penalti. Selangor FC kini mengutip 10 mata di tangga ketiga, 2 mata di belakang pendahulu JDT, manakala Penang terus buntu mencari kemenangan dengan mengumpul 2 mata. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah berharap Kompleks Sukan Shah Alam KSSA yang bakal dibina menjadi mercu tanda negeri Selangor. Baginda yakin pembangunan KSSA menjadi pemangkin kepada kegemilangan pasukan bola sepak Red Giants. Kita mengambil maklum usaha kerajaan kita melalui MDI yang sedang giat membangunkan Kompleks Sukan Shah Alam KSSA bagi kegunaan rakyat kita. Keputusan ini diambil setelah melalui proses penilaian pertimbangan yang panjang menentukan bahawa membangun kompleks sukan yang baru adalah lebih baik dari baik pulih stadium sahaja. Kita difahamkan kawasan pembangunan KSSA ini masih lagi kekal sebagai pusat fasiliti sukan dan rekreasi awam. Baginda turut berharap proses pembinaan KSSA dapat dilaksana segera secara teratur dan telus. Baginda bertitah pada istiadat pembukaan persidangan penggal ke-6 Dewan Negeri Selangor ke-14 di Shah Alam. Perkembangan Liga Futsal Premier Kebangsaan MPFL 2023. Shah Alam City melakukan kejutan dengan menewaskan Selangor TOT United 4-2 dalam aksi di Kompleks Sukan Negara Panasonic Shah Alam. Pemain import dari Brazil, Wellington Pereira Rodriguez, mencuri tumpuan apabila meledak hat-trick ketika kemenangan kedua Shah Alam City. Skuad kendalian Muhammad Fitri Muhammad Yatim berada di depan pada minit ke-5 selepas Wellington susulan kesilapan pertahanan Selangor TOT. Peluang demi peluang dicipta oleh Selangor TOT bagi menyamakan kedudukan namun tidak mampu menembusi gawang tuan rumah. Shah Alam City pula berjaya menghasilkan gol kedua hasil sepakan sudut Zainal Abidin Hamzah yang tertampan kepada pemain Selangor TOT dan masuk ke gawang sendiri pada minit ke-20. Bagaimanapun, Selangor TOT berjaya merapatkan jurang menerusi sepakan penalti yang tidak disia-siakan Helio Neto sebelum berehat. Di babak kedua, Shah Alam City sekali lagi melebar kedudukan menerusi Wellington yang menjadikan gol ketiga dengan rembatan deras. Selangor TOT kembali merapatkan kedudukan dengan gol kedua oleh Yazid Kamaruzwan pada minit ke-40. Namun, kesilapan pertahanan sekali lagi menghukum Selangor TOT apabila membenarkan Wellington melengkapkan kemenangan 4-2 kepada Shah Alam City. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah. Terus dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang saya di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.